Okay, kita teruskan dengan topik pada pagi ini berkenaan dengan CKHT, Cukai Keuntungan Harta Tanah ataupun Real Property Gains Tax, RPGT. Apa yang dimaksudkan dengan CKHT? CKHT adalah cukai yang dikenakan terhadap penjual jika ada keuntungan yang diperolehi oleh pihak penjual ketika melupuskan aset ataupun harta tanah dia. So maknanya bila ada keuntungan baru kena cukai. Kalau tak ada keuntungan tak ada kena cukai lah. Okay, so CKHT ni sebenarnya telah wujud sejak sekian lama lah. Saya ingat Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah tu dah pun berpuluh-puluh tahun dah sebenarnya dah wujud. So cuma mekanisme pengenaan cukai ni berubah-ubah. Dia tengoklah parti mana yang memerintah. Tengoklah kerajaan mana yang memerintah, dia tengoklah macam mana dia nak meletakkan syarat ataupun terma ataupun orang kata apa modus operandinya, macam mana nak mengenakan cukai tersebut. Dia berbeza-beza lah dari segi kadar cukai yang dikenakan, dari segi pengecualian yang diberikan, semua tu berbeza mengikut siapa kerajaan yang memerintah ketika tu. Ini dah dekat election ni, macam-macam lah benda-benda baru yang timbul. Kita boleh tengok lah, mungkin lah selepas ni dah ada orang kata apa pilihan raya, nanti ada kerajaan baru yang muncul, ada pula perubahan syarat-syarat untuk pengecualian CKHT tersebut. Tapi pagi ni saya nak cerita apa yang ada sekarang ni lah. Kita tak nak cerita yang akan berlaku pada masa depan. Kita pun tak tahu, saya pun tak tahu kan, tuan-tuan perempuan pun tak payah buang masa lah. Kita nak cerita apa yang berlaku pada masa depan sebab kita tak tahu. Kita cerita benda yang kita tahu dulu, apa yang ada sekarang ni. Okey, CKHT, Cukai Keuntungan Tanah dikenakan terhadap penjual. Walaupun dikenakan terhadap penjual, tuan-tuan perempuan perlu faham bahawa bila kita sebagai pembeli nak membeli rumah daripada penjual, kita akan menandatangi perjanjian jual beli ataupun sale purchase agreement. Dalam perjanjian jual beli tersebut ada termaktub satu klausa. Biasanya lah kalau saya yang prepare SPA tersebut, saya akan letakkan satu klausa di dalam perjanjian jual beli tersebut, di mana klausa tersebut menyentuh khusus tentang CKHT ini. Okey, so biasanya dalam klausa yang saya nyatakan tu, saya akan cakap penjual telah pun memperoleh hartanah ini lebih daripada tempoh 6 tahun, dan sekarang ni bila melupuskan hartanah ini, penjual tidak dikenakan cukai keuntungan harta tanah sebab dah memperoleh hartanah tersebut lebih daripada tempoh 6 tahun. Okay, itu biasanya kita nyatakan kalau sekiranya penjual yang melupuskan aset tersebut dah memperoleh ataupun dah simpan aset ataupun rumah tersebut lebih daripada tempoh 6 tahun. Okay, kalau misal kata dia simpan lebih daripada 6 tahun, dalam SPA tu memang kita nyatakan klausa sedemikian. Okay, kalau sekiranya penjual tu menjual hartanah tersebut kurang daripada tempoh 6 tahun tadi, maka ayat di dalam perjanjian jual beli ataupun sale purchase agreement tersebut akan bertukar. Kita akan ubah terma tersebut dengan menyatakan bahawa penjual melupuskan hartanah tersebut kurang dari tempoh 6 tahun dan boleh dikenakan cukai keuntungan harta tanah. Okey, so biasanya bila yang kena cukai ni, yang jual kurang daripada tempoh 6 tahun ni, ada satu lagi klausa tambahan di dalam terma berkaitan dengan CKHT ataupun RPGT itu tadi, yang mana di bahagian kedua terma tersebut ada menyatakan bahawa si pembeli perlu dipanggil retain ataupun kata apa menyimpan jumlah sebanyak 3% daripada harga jual untuk dibayar secara terus kepada pihak lembaga hasil dalam negeri, yang mana ini adalah dipanggil sebagai retention sum. Retention sum. So maknanya tuan-tuan puan, bagi anda yang menjual hartanah kurang daripada tempoh 6 tahun tadi tu, klausa di dalam perjanjian jual beli menegaskan bahawa pembeli perlu mendepositkan ataupun menyimpan ataupun membayar secara terus jumlah sebanyak 3% daripada harga jual beli tersebut terus kepada pihak lembaga hasil dalam negeri, yang mana ini dipanggil sebagai sendawa pula bagi ni baru lepas sarapan sebenarnya. Ini yang dipanggil sebagai retention sum. Okay, so retention sum ni sebenarnya tuan-tuan ada pihak-pihak ataupun ada setengah orang yang tak faham bagaimana mekanisme retention sum tersebut dibuat. So maknanya dari segi pelaksanaannya sebenarnya pembeli
contohlah katanya saya sebagai pembeli kan, saya nak beli hartanah daripada katalah Tuan Rostan lah, kepada Tuan Rostan kan, so bila saya nak beli daripada Rostan, saya kena bayar 3% daripada harga jual beli tersebut terus kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Ini yang kita panggil sebagai retention sum. Okey, notwithstanding berapa cukai yang dikenakan, katalah cukai yang kita dah kira untuk cukai keuntungan tanah tadi tu jumlahnya 10,000, sepatutnya Rostan kena bayar kepada lembaga hasil jumlahnya 10,000, tapi 3% tu katalah 12,000. So jumlah yang saya kena depositkan kepada pihak lembaga hasil dalam negeri bukannya 10,000 tapi jumlahnya adalah 12,000. 12,000 daripada, maknanya simple mathematics, kita kira 3% daripada harga jual beli kan, 3% daripada harga jual beli bersamaan dengan katalah contoh tadi tu 12,000. So 12,000 tu yang saya kena depositkan kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Ketika mana saya kena depositkan duit tersebut, ketika perjanjian jual beli telah ditandatangani dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian jual beli tersebut, dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian jual beli tersebut ditandatangani. Maknanya within 60 days tu saya dah kena depositkan duit tersebut, yang 3% tadi tu kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Okey, so dalam erti kata lain, tuan-tuan dan puan kena fahamkan di sini bahawa benda tu bukannya berdasarkan pada pengiraan keuntungan ataupun CKHT yang dikenakan. Berdasarkan pada keuntungan tu ada CKHT yang dikenakan, bukan ikut jumlah tu, tidak, kita straight away kira 3% daripada harga jual beli. Walaupun harga yang kita beli tadi tu, keuntungan yang diperoleh oleh penjual tadi tu mungkin 10,000, 3% yang kita bayar retention sum tadi tu 12,000, yang kita kena depositkan adalah 12,000 tadi, sebab dikira straight away daripada 3% daripada harga jual beli tersebut. Okey, itu untuk retention sum. Klausa tersebut kita nyatakan dalam perjanjian jual beli, dan ini kita diwajibkan di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah. Okey, bagaimana pula keadaannya kalau sekiranya penjual berhasrat untuk mendapatkan pengecualian CKHT? Okey, ini yang saya nak ceritakan pada pagi ni, yang saya nak bagi you all faham tentang pengecualian CKHT. Okey, simple rule-nya sekarang ni di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah, simple rule-nya adalah seseorang yang nak membuat ataupun nak memohon untuk mendapatkan pengecualian CKHT tersebut boleh memohon pada pihak lembaga hasil dalam negeri untuk mendapatkan pengecualian tu sekali seumur hidup. Okey, maksud dia kat sini, tuan-tuan perempuan sekarang ni kena faham, bila tuan-tuan perempuan nak buat pengecualian, tuan-tuan perempuan bukan dapat pengecualian tu secara automatik, tetapi kena mohon. Kena mohon pada pihak lembaga hasil dalam negeri dengan cara menyatakan ataupun memfailkan borang yang dipanggil sebagai borang CKHT 3. Borang CKHT 3 ini kerja lawyer lah, nanti lawyer yang akan buatkan untuk tuan-tuan perempuan lah, melainkan kalau tuan-tuan perempuan nak buat sendiri, tak ada lawyer yang dilantik. Yelah, orang pandai kan, orang yang terror, orang yang dah faham, dia tak nak pakai lawyer, dia nak buat sendiri, tak apalah, buat sendiri benda tu. So maknanya yang saya terangkan kat sini, anda sebagai penjual perlu memohon pada pihak lembaga hasil dalam negeri untuk mengecualikan cukai keuntungan harta tanah tersebut dengan mengemukakan borang CKHT 3. Okey, untuk penjual sebenarnya ada dua borang tuan-tuan puan. Satu yang dipanggil borang CKHT 1A, satu lagi yang dipanggil borang CKHT 3. Jadi dua-dua borang ni kena submit. CKHT 1A kena submit, CKHT 3 pun kena submit. Kalau nak mohon pengecualian, kita submit borang CKHT 3. Yang nak mendeklar ataupun untuk menyatakan cukai ataupun nak orang kata memfailkan borang CKHT tersebut, kita gunakan borang CKHT 1A. Jadi bila tuan-tuan perempuan sebagai orang kata penjual nak memohon untuk mendapatkan pengecualian CKHT, tuan-tuan perempuan perlu memfailkan borang CKHT 3. Okey, dia tak boleh orang kata kita anggap lembaga hasil faham sendiri, dia kecualikan tanpa kita buat permohonan melalui borang 3 tu tadi. Kena mohon, kena failkan. Okey, alright. So pengecualian sekali seumur hidup ni tuan-tuan perempuan hanya layak dibuat untuk pelupusan harta tanah jenis kediaman sahaja. Maksud dia tuan-tuan perempuan, kalau misalnya kata tuan-tuan perempuan jual rumah kediaman, rumah kediaman tak kira lah rumah teres ke, rumah kondo ke, rumah apartmen ke, yang penting rumah tu adalah rumah kediaman, barulah layak untuk mendapatkan pengecualian CKHT 3 ni tadi. Kalau kita melupuskan aset selain daripada rumah kediaman, katalah kita jual tanah kosong, kita jual tanah pertanian, dusun ke, kita jual lot komersial, rumah kedai dan sebagainya, kita tak layak untuk mendapatkan pengecualian di bawah CKHT 3 ni tadi.
So bila kita dah buat permohonan pengecualian sekali seumur hidup ni, maknanya untuk aset-aset yang kita lupuskan selepas daripada tu, kita dah tak boleh lagi nak mohon pengecualian. Maknanya pengecualian tu hanya boleh dibuat sekali seumur hidup sahaja, tak boleh buat berkali-kali. Ada yang bertanyakan kepada saya, semalam baru ada satu rant ni lah bertanya kepada saya, coach, kalau misal kata penjual tu dah jual hartanah dia sebelum ni, dan kali ni menjual pula hartanah dia yang kedua, yang pertama yang sebelum ni dia dah jual, yang ni hartanah yang kedua baru dia nak jual, dan dia tak pernah lagi mohon pengecualian untuk hartanah pertama yang dijual dulu, boleh ke dia apply pengecualian untuk hartanah yang kedua ni? Jawapannya boleh. Sebab dia baru nak apply kali yang pertama. Notwithstanding dia dah jual banyak dah dulu, katalah sampai 3-4 biji rumah dia dah jual sebelum ni, tapi dia tak pernah lagi memohon untuk mendapatkan pengecualian CKHT dan tak pernah lagi submit borang 3 kepada pihak lembaga hasil, maka pelupusan hartanah yang keempat ni, katalah yang ni keempat kan sebagai contoh, pelupusan hartanah yang keempat ni dia boleh lagi, dia layak lagi untuk mendapatkan pengecualian CKHT sebab ni kali pertama dia mohon. Kena faham kat situ, bukan dia kira hartanah ni dah kali keberapa, dia kira permohonan tu kali keberapa. Maknanya kalau ini hartanah yang keempat tapi dia tak pernah lagi mohon sebelum ni, maka dia boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian bagi hartanah yang terkini ni lah, yang dilupuskan sekarang ni. So kalau misal kata tuan-tuan perempuan melupuskan aset tersebut dalam tempoh 6 tahun yang pertama, maknanya tahun kedua ke, tahun ketiga ke, tahun keempat ke, tahun kelima ke, tuan-tuan perempuan sebenarnya dari segi akta cukai keuntungan tanah, tuan-tuan perempuan boleh dikenakan cukai, melainkan kalau sekiranya tuan-tuan perempuan apply pengecualian tadi itulah, melainkan tuan-tuan perempuan dah apply pengecualian melalui borang 3 tu tadi. Ini maknanya yang saya cerita ni untuk mereka yang melupuskan aset, untuk mereka yang melupuskan aset dalam tempoh 5 tahun yang pertama. Kita kan tahu siapa-siapa yang dah biasa dengar lah, saya pernah cerita tentang topik ni dulu. Tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga kena 30%, tahun keempat kena 20% tak silap saya, tahun kelima kena 15%. Ini cukai keuntungan tanah yang dikenakan terhadap keuntungan yang kita perolehi berdasarkan kepada orang kata jadual pengiraan peratusan yang terkini lah. So maknanya kalau tuan-tuan perempuan jual dalam 5 tahun yang pertama ni, memang definitely tuan-tuan perempuan kena cukai. So macam mana nak elakkan kena cukai? Kita submit lah borang 3 untuk mendapatkan pengecualian. Cuma yang saya kata tadi, pengecualian ni hanya boleh di-apply sekali seumur hidup. Kalau kali ni dah apply, kali-kali yang akan datang ni tak boleh apply lagi lah. Kalau sekiranya tuan-tuan perempuan melupuskan aset pada tahun ke-6 dan ke atas, tahun ke-6 dan tahun dan ke atas, contohlah anda beli hartanah tu pada tahun 2010, so ni dah 2022, dah 12 tahun dah, dah 12 tahun, adakah anda dikenakan cukai? Jawapannya tidak. Anda tidak lagi dikenakan cukai. Kalau misal kata anda lupuskan lebih daripada tempoh 6 tahun, anda tidak lagi dikenakan cukai. So untuk mereka yang menjual lebih daripada tempoh 6 tahun ni tadi, anda tak perlu lagi dah nak memohon untuk mendapatkan pengecualian sebab benda tu memang dah automatik. Benda tu dah automatik, anda boleh dapat pengecualian tersebut. Cuma anda perlu hantar serah borang CKHT 1A tadi dan juga borang 3 tu tadi. Dua-dua ni kena hantar serah juga. Sebab apa? Yang pertama, CKHT 1A ni memang diwajibkan kepada semua pelupus-pelupus penjual-penjual yang nak melupuskan aset mereka, mereka diwajibkan untuk menghantar serah borang CKHT 1A. Dan bagi mereka yang menjual lebih daripada tempoh 6 tahun, mereka juga perlu mengemukakan borang CKHT 3, sebab dekat borang CKHT 3 ni dia ada kolom-kolom, ada kolom-kolom yang kita perlu tandakan tik kat situ. So antara kolom yang ada ni, saya telah memperoleh pelupus telah memperoleh aset tersebut melebihi daripada tempoh 6 tahun. Jadi kita tikkan kat situ. Kalau misal kata kita nak mohon pengecualian sekali seumur hidup tadi, ada kolom lain. Ada kolom lain yang kita nak mohon untuk pengecualian sekali seumur hidup tersebut. Jadi kita tikkan kat kolom situ. Tengoklah situasi tuan-tuan perempuan tu kat mana. Sama ada ini pelupusan yang tuan-tuan perempuan buat ni dah lebih daripada tempoh 6 tahun, ataupun tuan-tuan perempuan nak buat pengecualian sekali seumur hidup. Jadi pilih kolom yang mana yang kita kena tik kat situ. Senang cerita, kalau tuan-tuan perempuan dah ada peguam yang menguruskan perjanjian jual beli tersebut, dia yang akan menguruskan orang kata urusan bersama dengan lembaga hasil dalam negeri untuk submission borang cukai keuntungan harta tanah ni tadi. Jadi tuan-tuan perempuan tak perlu risau, lawyer tu yang akan buat. Kalau misal kata tuan-tuan perempuan dah lantik lawyer tersebut, ingatkan pada dia, CKHT saya dah hantar ke belum?
borang CKC saya dah hantar serah ke belum pada lembaga hasil. Kalau misal kata dia terlupa ke, dia tak ingat ke, ataupun mungkin dia kelab WhatsApp dia tak tahu ke, kita ingatkan kepada dia, suruh dia submit borang CKC tersebut. Kita kena pastikan yang dia dah hantar. Bila kita dah hantar kepada pihak lembaga hasil dalam negeri, ada acknowledgement ataupun penerimaan, akuan penerimaan daripada pihak lembaga hasil, ada cop penerimaan tersebut, minta dia forwardkan akuan penerimaan tersebut daripada pihak lembaga hasil untuk rekod kita. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan puan pada pagi ni. Saya harap tuan-tuan puan faham lah berkaitan dengan kata apa CKC tersebut, bagaimana kita nak dapatkan pengecualian CKC daripada pihak lembaga hasil dalam negeri. Ingat, ada 2 borang untuk perlu post, borang 1A dan juga borang 3, dua-dua ni kena submit. Kita nak apply pengecualian ataupun kita dah jual lebih daripada tempoh 6 tahun pun, dua-dua borang 1A dan juga borang 3 ni kena hantar kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Jangan lewat hantar. Kalau lewat hantar kena denda, kena hantar dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian jual beli ditandatangani. Okey, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.